Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب زدني علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukrulillah yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jatan kasut surau, seterusnya semua para jamaah maghrib, rahimakumullah. Marilah kita semua sama-sama lagi dan lagi merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kasih sayang Allah lah kita dihimpunkan di tempat yang mulia ini. Tanpa taufik hidayah ini SWT kita semua tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah untuk membuat apa juga ketaatan walaupun satu ketaatan yang kecil, sekadar menyebut subhanallah, Allahu Akbar, tanpa taufik dan SWT kita tidak akan berupaya. Apatah lagi tuan-tuan dapat dihimpunkan di tempat yang mulia, duduk dalam majlis yang mulia, taman-taman syurga dunia, duduk dalam majlis maghfirah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam majlis para malaikat. Ya, duduk dalam majlis sakinah ketenangan. Ini kita ulang-ulang supaya kita faham bahawa ini adalah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang orang lain belum dapat lagi perkara tersebut. Jadi sebab tu bila kita bersyukur, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan tambah lagi nikmat kepada kita. Antara maghrib dan isyak kita jangan lupa niat dalam hati kita untuk i'tikaf. Dan juga kita lapangkan dada kita, fikiran kita, fokus pada majlis ta'lim ta'lum kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah Ta'ala kita dapat sesuatu yang bermanfaat apabila selesai majlis ini nanti, insya-Allah. Kita semua tidak boleh jadi pandai, kita semua tidak boleh jadi faham perkara agama kecuali Allah SWT yang memberi kita semua faham. Ya. Belajar agama satu perkara lagi Allah bagi kefahaman agama. Itu yang kita minta. Allahumma faqihna fid din. Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan atas dirinya, yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah nak kebaikan padanya akan diberi kita kefahaman agama. Belajar sikit, Allah bagi faham, dapat amal. Mudah-mudahan macam itulah tuan-tuan. Ya. Bukan maksud kita belajar ni nak makin banyak ilmu, makin bertambah, jadi alim ulama. Tetapi amalan tidak ada.
Besok di yaumil mahsyar tidak akan berganjak kaki anak Adam. Salah satu soalan yang akan ditanya, yaitu ilmu yang kamu pelajari, sebanyak mana kamu amalkan. Sahabat Rasulullah bila dengar perkara ini menangis. Takutnya. Jadi hari ini berapa banyak kita belajar. Dan macam mana amalan kita. Ini kita sama-sama muhasabah. Tuan-tuan. Sama-sama saya juga muhasabah diri saya. Tuan-tuan, puan-puan juga muhasabah diri. Ada tak amalan kita semakin hari semakin bertambah? Sebab semakin hari kita semakin menuju kepada kematian. Tidak ada yang kita bawa kecuali iman dengan amal. Dan tajuk kita pada hari ini pun berkaitan dengan sebaik-baik hati yang bersih dan lunak, berkaitan dengan iman juga. Jadi sama-sama kita dahului dengan salawat, insya-Allah. Bila sampai mana? 721. Kaum ibu, kaum bapa yang ada ya, bawa kitab. 721. Al-Mukallam. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mukallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mulabbi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-malik sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-malik sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mamnu' sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-muntajab sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-muntakhab sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-munjid sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina minnatillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-muhab sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Ya, cukup sangat tu. Baik para jamaah rahimakumullah, kita sambung dalam tajuk yang baru, sebaik-baik hati yang bersih dan lunak. Jadi pada malam ini sama-sama kita ulang kaji, kita perhatikan bagaimana hati kita masing-masing. Ya. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Hati inilah raja kepada kita semua. Kalau hati kita baik, hati kita bersih dan lunak, insya-Allah daripada hati tadi akan terbit amalan-amalan yang meredhakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau hati kita kotor, hati kita tak diisi dengan iman, keyakinan yang sempurna pada Allah, hati kita hati yang keras, maka akan keluar daripada diri kita amal-amal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, adapun bagi Allah Ta'ala di muka bumi ini ada bejana-bejana. Apa bejana tu? Ya, bekas. Ya. Bejana. Iaitulah hati manusia. Sebaik-baik hati ialah yang bersih, tegas dan lunak. Kemudian beliau menjelaskan pula maksud bersih dalam keyakinan.
tegas dalam urusan agama, dan lunak dalam pergaulan dengan kaum muslimin. Jadi hati kita ni tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana ini disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, ya, setiap kita semua kena berusaha menjadikan hati kita ni hati yang bersih, tegas, lunak. Ya. Bersih itu bermakna dalam keyakinan kita pada Allah SWT. Hati yang lurus ataupun bersih. Yakin yang sempurna kepada Allah SWT. Ini kita semua semak. Muhasabah hati kita. Ada tak keyakinan hati kita pada hari ini benar-benar lurus kepada Allah SWT? Ataupun hati kita ada keyakinan selain daripada Allah SWT? Hati kita yakin kalau duit banyak membawa kesenangan hidup. Hati kita yakin kalau rumah besar beri kebahagiaan. Hati kita yakin kalau kenderaan kita mewah, harga dia ratusan ribu, kita akan hidup senang. Yakin dengan pangkat, kalau ada pangkat kedudukan baru boleh senang. Ya, yakin dengan ubat boleh bagi baik. Yakin dengan makanan, minuman memberi kita sehat. Ini yang kita nak hari ini bersihkan, luruskan. Supaya kita benar-benar faham apa maksud bersih tadi. Yakin yang sempurna pada Allah SWT. Jadi Sayyidina Ali beritahu, bersih dalam keyakinan bermakna, ya, yang dimasukkan ialah keteguhan dan penguasaan iman dalam hati, sehingga menimbulkan ketenangan, sebagaimana yang dipenuhkan oleh Nabi Ibrahim AS kepada Allah Ta'ala, sesuai dengan apa yang diceritakan kepada kita oleh Al-Quranul Karim. Dibawa kisah sini, penguasaan iman yang bersih, iman yakin yang sempurna, yang lurus kepada Allah SWT, macam mana kisah Nabi Ibrahim. Apa kisahnya? Firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 260. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran nanti, ya, tengok mana yang sempurna, yang lengkap. Qala walam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau tidak percaya bahawa Jawab Nabi Ibrahim, bahkan agar hatiku menjadi tenang. Ini kisah apa ni? Jadi tuan-tuan, satu hari Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, macam mana kau boleh menghidupkan orang yang mati? Ya. Kan kadang-kadang kita terfikir juga, orang dah mati, dah hancur dalam kubur tu, macam mana Allah Ta'ala boleh hidupkan? Hati kita tu ada tersedik, ya. Bukan tidak yakin, tetapi kita terfikir macam mana cara Allah Ta'ala menghidupkan. Maka Allah tanya kepada Nabi Ibrahim, engkau tidak percaya aku ni boleh hidupkan balik orang yang telah mati, yang telah hancur berkecai tadi? Nabi Ibrahim jawab, bahkan ya Allah, aku yakin dan percaya kekuasaan-Mu, kudrat-Mu. Tapi aku nak hati aku semakin tenang bila Allah Ta'ala tunjukkan, ya, contohnya. Jadi dalam kisah ini Allah SWT suruh Nabi Ibrahim cari 4 ekor burung. Tuan-tuan dah biasa dengar kisah ni, ya. Apa burung tadi? Setengah ulama tafsir kata burung merpati, ayam jantan, burung merak, ya, satu lagi elang. Jadi tuan-tuan kalau fikir, ya, untuk Nabi Ibrahim dapat keyakinan tadi supaya Allah Ta'ala tunjuk macam mana, bertambah yakin dia, hati dia jadi tenang. Itu nak cari 4 ekor burung tu bukan yang senang tu, tuan-tuan. Ya, nak cari elang senang, cari tangkap elang. Nak cari burung merak senang, cari burung merak.
Tapi Nabi Ibrahim berusaha dapat 4 ekor burung tadi, jenis burung tadi. Maka Allah perintah sembelih, kemudian cincang. Ya, dah cincang tadi digaul, campurkan. Allah perintah Nabi Ibrahim ambil, jadikan 4 dan diletak atas 4 bukit. Itu nak naik bukit lagi, daki, letak atas puncak bukit pula. Ya, mujahadah, susah payah. Jadi Allah beritahu untuk dapat keyakinan, keimanan yang sempurna, tentang dia tak boleh senang-senang kat rumah. Duduk atas sofa, tengok TV, minum kopi, sambil makan cekodok, ya, dia tak akan dapat iman. Iman ni perlu pada mujahadah, susah payah. Nabi-nabi pun ditarbiah susah payah untuk dapat keyakinan yang lurus. Ya, bil mujahadah. Akhirnya setelah diletak atas 4 puncak tadi, maka Allah perintah Nabi Ibrahim panggil 4 burung tadi, dan Allah Ta'ala buktikan yang disembelih tadi dan yang telah dilapar tadi datang balik depan Nabi Ibrahim. Ayam jantannya, merpati, merak dan juga burung elang. Ya. Jadi bertambahlah keyakinan Nabi Ibrahim AS dan dia bersyukur pada Allah SWT. Ya. Kini nyatalah bahawa keyakinan itu puncak keimanan dan kesudahannya. Dalam sebuah hadis tersebut, al-yaqinu huwal imanu kulluhu. Keyakinan itu adalah keseluruhan iman. Jadi tuan-tuan, dalam hati kita ni kena isi keyakinan kepada Allah SWT. Ya. Keyakinan kepada tauhid kepada Allah SWT. Allah SWT yang mencipta, Allah SWT yang memelihara, Allah SWT beri manfaat, Allah SWT bagi mudarat. Ni dalam hati kita ni. Sebab tu para nabi-nabi dan rasul-rasul bila dia ucap la ilaha illallah, maka hatinya hanya lurus kepada Allah SWT. Iaitu dia menafikan selain daripada Allah SWT, semua tidak boleh memberi apa sedikit pun manfaat dan juga mudarat. Illallah, melainkan dengan izin Allah SWT. Sebenarnya saya sebut tadi, ya, pangkat tak boleh bagi kesenangan pada kita kecuali Allah izinkan. Kekayaan, harta yang banyak, hari ini orang cari pagi, petang, siang, malam. Manusia sibuk tuan-tuan. Dia sebab beranggapan, berkeyakinan bahawa dengan harta yang banyak itu senang. Hakikatnya tidak tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala tidak menjanjikan kesenangan daripada perkara tersebut. Kesenangan, kejayaan, ketenangan hanya dalam agama. Kalau dalam hati kita ada iman. Walaupun orang itu rumahnya hanya pondok yang kecil, yang buruk saja, tetapi keimanannya sempurna pada Allah SWT, imannya lurus pada Allah SWT, maka hatinya itu jadi tenang. Ya, 5 waktu boleh datang ke masjid, ke surau. Boleh duduk mengaji macam ni tenang, tak fikir apa-apa, tuan-tuan ya. Berbanding orang yang fikir macam mana aku nak urus harta aku ni, macam mana perniagaan aku ni, macam mana hutang-hutang aku ni, macam mana kereta-kereta aku ni. Oi, banyak tuan-tuan nak diurus. Tanahnya yang macam estate, macam mana nak fikirkan. Ya. Jawatannya yang sentiasa direbut dengan orang. Tak senang duduk. Orang sentiasa nak jatuhkan, ambil kerusi dia. Pagi petang fikir macam mana nak kekalkan kedudukan. Jadi bermakna tidak ada jaminan pangkat, harta. Ya. Dunia ini tidak pernah dijanjikan kesenangan dan juga kemenangan. Itu maha adilnya Allah SWT. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu al-yaqina wal afiyah fa innahu ma utiya ahadun ba'dal yaqin afdala minal afiyah.
Apa maknanya? Penuhkanlah keyakinan dan keselamatan daripada Allah Ta'ala. Kerana seseorang itu tidak akan diberikan sesuatu kurnia yang lebih utama sesudah keyakinan daripada keselamatan, keafiatan. Bukan penuhkan, pohonkan, maaf ya. Pohonkanlah keyakinan dan keselamatan. Jadi Allah perintah kita minta, tuan-tuan, supaya dalam hati kita ni ada iman, keyakinan yang sempurna. Dan juga sebab itu minta keafiatan. Selepas iman tu keafiatan. Jadi kalau satu orang tu, tuan-tuan, iman dia tidak sempurna, dia tak boleh sembahyang, dia tak boleh mengaji, dia tak boleh datang masjid. Orang-orang yang tak sembahyang, orang-orang yang tak datang masjid, tuan-tuan, bukan dia tak tahu, ilmu dia ada. Orang-orang yang baca Al-Quran, tak mengaji Al-Quran, bukan dia tak tahu, tuan-tuan, dia dah mengaji Al-Quran daripada kanak-kanak. Tapi kerana keyakinan daripada Allah kurang, imannya lemah, dia tak mampu datang ke masjid untuk solat berjemaah. Tak mampu buka Al-Quran walaupun untuk beberapa minit satu hari, tak mampu. Tetapi lain perkara, tuan-tuan, ini boleh diadap ni. Berjam-jam adap tengok. Tanda apa, tuan-tuan? Iman dia tidak sempurna pada Allah SWT. Keyakinan dia pada kehidupan akhirat tidak sempurna. Ya. Tanya kenapa tak sembahyang? Dia tahu hukum meninggalkan sembahyang itu berdosa. Lalu kerana iman dia tak mampu untuk dia membawa pada sembahyang. Iman dia tak mampu membawa pada dia datang ke masjid untuk solat berjemaah. Dia tahu kalau datang masjid dapat 27, sembahyang di rumah dapat 1, dia pilih yang 1 juga. Sebab apa? Keyakinan pada Allah Ta'ala tadi tidak sempurna. Jadi Allah kita minta supaya keyakinan kita pada Allah Ta'ala itu ya semakin bertambah, iman kita bertambah, keyakinan pada kehidupan akhirat bertambah. Yang dimaksudkan dengan tegas dalam agama. Tadi Sayyidina Ali beritahu yang pertama tadi bersih dalam keyakinan. Tuan-tuan, saya dah jelaskan. Maknanya iman kita tadi mesti bersih. Mesti hanya sempurna, yakin pada Allah. Yakin dengan kekuasaan Allah. Yakin dengan janji-janji Allah. Itu orang yang ada iman yakin yang sempurna. Dan yang kedua, maksud tegas dalam agama ialah berpegang teguh dengan bersedia membela, berani berkata benar, walaupun pahit, kandati pun pahit, maknanya walaupun pahit. Dan tiada gentar orang untuk mempertahankan yang hak. Dengan sifat inilah Allah Ta'ala telah memuji pencinta-pencintanya dalam Al-Quran Karim. Selepas iman yakin kita sempurna dan lurus pada Allah Ta'ala, yang kedua, perintah Allah Ta'ala supaya kita tegas dalam perkara agama. Mana dalam perkara agama ni, tuan-tuan, kita tak boleh sambil lewa. Lembik dalam perkara agama, tak boleh. Tuan-tuan, tengok agama kita hari ni diruntuh-runtuhkan, dihina-hinakan, kita rasa tercabar. Ya, kita rasa marah. Bahkan kalau kita tengok orang yang ya meninggalkan amalan-amalan agama, kita ada risau, sedih tengok umat Islam hari ini. Jangan kata kalau orang kafir robohkan masjid, kita baru marah, kita bangun untuk tentang mereka. Tidak. Pada hari ini hakikat yang merobohkan masjid ialah orang Islam. Satu orang yang tidak sembahyang, contohnya dia telah merobohkan agama. Apa kita rasa, tuan-tuan? Kalau orang runtuhkan masjid ni, kita mesti bangun, bangkit, lawan, tuan-tuan. Sanggup kita bernyawa, gadai nyawa. Tetapi hari ini, orang yang terang-terang tidak sembahyang, barangkali di kalangan ahli keluarga kita, jiran kita, orang yang meruntuhkan agama. Bukan masjid, agama tidak dirumpuhkan. Jadi apa perasaan kita, tuan? Tak rasa apa-apa. Jadi mana kita ni tidak tegas dalam perkara agama. Tengok anak kita dah ke balik yang lelaki, kita tak bawa ke masjid. Kita pergi seorang, balik seorang. Anak kita ada.
kita tak bersuara, tak bercakap, tak mendakwah pada dia. Korang ni tak ke masjid apa nak jadi ni. Besok kalau bapak mati siapa nak meramaikan masjid lagi. Marilah datang masjid, duduk-duduk pengajian maghrib isyak ni. Siang kamu orang dah kerja, sibuk macam-macam. Ya, yang makcik-makcik semua, ada anak-anak lelaki, anak bujang, ya. Kena meletih sikit. Biar dia marah tak apa. Alamak ni sibuk lah, tahulah saya sembahyang kat rumah. Ni. Tak boleh orang lelaki yang kibalir, masuk kanak-kanak pun kita kena bawa ke masjid. Supaya masjid kita ni satu masa bila kita dah tak ada penggantinya. Jangan yang hadir semua ya 6 siri, 7 siri, sedikit 5 siri. Ya yang 2 siri, yang 3 siri tak ada. Ada sikit sangat. Jadi macam mana akan datang ni? Jadi kita kena tegas dalam perkara agama. Anak kita keluar rumah tidak pakai aurat yang sempurna, kita kena tegur. Ya. Kena marah dia. Kamu dah besar, tak pakai tudung keluar. Pakai yang ketat-ketat ni ditegar oleh agama. Ya, kita kena tegas tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Allah SWT berfirman, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Al-Maidah ayat 54. Mereka berjihad membela di jalan Allah SWT dan mereka tiada gentar celaan orang yang suka mencela. Ini ayat perintah supaya kita bermujahadah di jalan Allah SWT. Antara perintah-perintah Allah SWT ni bukan suruh sembahyang aja, suruh belajar, suruh puasa, suruh haji, suruh umrah. Tetapi ada satu perintah Allah SWT, suruh kita berjihad di jalan Allah SWT. Jadi orang yang iman yakin lurus pada SWT, dia akan pergi. Oh ini perintah Allah berjihad, kita kena berjihad. Perintah Allah supaya kita berdakwah, kita kena keluar berdakwah. Tuan-tuan, tanggungjawab agama. Sebab Nabi dah tak ada, para sahabat dah tak ada, tabi'in tak ada, tabi'in tak ada. Maka tanggungjawab agama ni dipikul atas bahu umat Nabi Muhammad. Saya dan tuan-tuan semua. Kalau kita tak berjihad, mujahadah, dakwahkan agama ini akan mati. Banyak negara-negara tuan-tuan yang saya pernah sebut tempoh hari, sehingga mandi jenazah pun dah tak ada orang nak uruskan. Meninggal bawa ke gereja yang uruskan kematian. Di tempat kita ini akan jadi juga satu masa, jika dakwah tidak digerakkan, ya, hanya kita fikir amal ibadat, kita hanya fikir tentang pengajian, tapi kita tak fikir macam mana agama ni nak dikembangkan pada anak-anak muda, orang-orang yang tak mau datang, kita tak gerakkan. Sedangkan itu juga adalah perintah Allah SWT. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad membela di jalan Allah Ta'ala. Dan wala yakhafun, ni sifat orang yang ada keyakinan sempurna kepada Allah, dia tak takut. Orang cakap apa pun dia jalan sebab apa? Perintah Allah SWT. Macam mana Nabi-Nabi dahulu, Rasul-Rasul yang dahulu, mereka mendakwahkan pada kaum dia, pada umat dia. Dia kata gila, ya, dia kata ahli sihir, tapi mereka tetap jalan, tanggungjawab, kerana itu adalah perintah Allah SWT. Seterusnya adalah anda membaca ayat-ayat yang sebelumnya juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensifatkan Sayyidina Umar bin Khattab dengan sifat yang sama dalam sebuah sabdanya. Aqwakum fi dinillahi Umar, qauluhul haqq wa ma lahu fin nasi min sadiq. Orang yang amat teguh dalam menjalankan perintah Allah ialah Umar. Semua kata-katanya benar. Lantaran itu ia tidak punya rakan di antara orang ramai. Kalau orang yang pegang agama sungguh-sungguh tegas beragama ni, memang kawan pun tak ramai tu. Ya, sebab yang lain ni
lebih kuranglah amal agama yang sesuai dengan kita amal lah. Ya, yang tak sesuai dengan kita, ya, kita belum mampu amalkan, ya, macam tu. Kita tak tegak dalam perkara agama. Tidak macam Umar, ya, orang yang kuat membela Islam. Dahulunya asalnya Sayyidina Umar adalah orang yang kuat menentang Islam, ya, sehingga dialah orang yang bersedia untuk membunuh Nabi. Bila dia buka, siapakah sedia untuk membunuh Muhammad? Dia. Angkat tangan, bawa pedang, tuju ke rumah Nabi SAW. Tengok macam mana. Berani Umar radhiyallahu anhu. Tetapi di sebalik itu, kerana ada keinginan tolak dah hati dia, akhirnya Allah Taala ubah hatinya beriman pada Allah SWT. Jadi setiap kita semua mesti ada sifat membela agama. Tak sanggup melihat agama ni semakin berkurangan. Tidak sanggup melihat hari ini manusia pijak-pijak agama. Anak-anak muda jauh daripada agama. Kehidupan anak-anak muda, ya, seperti tidak ada arah tujuan. Kadang-kadang termasuk anak-anak kita, ya. Seterusnya adalah anda benarlah Sayyidina Umar adalah orang yang amat tegas di antara kaum muslimin dalam menjalankan perintah Allah SWT dan berpegang teguh dalam menguruskan semua urusan agama terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Beliau dijadikan contoh dan teladan dalam keadilan dan dalam memerintah, mengerjakan kebajikan dan mencegah melakukan kejahatan. Beliau sentiasa berdiri atas yang hak dan benar terhadap rakan dan lawan. Moga-moga Allah Ta'ala redha terhadapnya dan redha sama terhadap para sahabat Rasulullah SAW umumnya. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Umar ni, ya, sehingga Nabi beritahu kalaulah ada Nabi sebab Umar lah layak menjadi Nabi. Ya, keteguhan pada agama. Sehingga dia cabar ketika awal Islam tadi, siapa yang sanggup ganggu Islam, maka kalau dia bersedia isterinya menjadi janda, anak menjadi yatim, cubalah tu. Bila Umar mula-mula dapat Islam. Semenjak itu baru orang Islam berani sembahyang di depan Baitullah. Sebab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Adapun berhati lunak dalam pergaulan dengan kaum muslimin, iaitu melengkapkan diri dengan sifat belas kasihan, cinta dan sayang terhadap sesama muslimin. Kerana mereka itu adalah semulia-mulia akhlak dan setinggi-tinggi budi luhur. Dengan sifat itulah Allah SWT telah memuji Rasulullah dalam firman-Nya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu yang mengambil berat terhadap penderitaan kamu, penuh keinginan terhadap keselamatan kamu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya yang disebut oleh Sayyidina Ali tadi, yang ketiga hendaklah kita, hati kita lunak sesama kaum muslimin. Sebab tu bazan kita sama sikit lagi nak habis. Baik, kita sambung. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman wa man la yarham la yurham. Orang-orang yang mengasihi orang lain akan dikasihi Tuhan pemurah. Sesiapa yang tidak mengasihi orang lain tidak akan dikasihi Tuhan. Inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kasrati salatin wala siyamin bal bi salamati sudur
wa sakhawatin nufus wa rahmati bikulli muslim. Sesungguhnya orang-orang yang terutama wali-wali Allah dari umatku tidak akan masuk syurga kerana banyak sembahyang atau banyak puasa. Akan tetapi mereka akan masuk syurga kerana bersih hati, murah hati dan belas kasihan terhadap setiap Muslim. Jadi tuan-tuan, daripada dua hadis tadi, ya, sifat kita orang Islam ini kena mengasihi saudara Islam kita yang lain. Jangan kita merasa diri kita ni yang paling baik, paling banyak amal, sifat kita yang paling baik, aku ini, aku itu, aku ini, ya. Dengan kita melihat kelemahan, keburukan orang-orang lain. Aku yang paling Islam. Aku bakal masuk syurga. Tengok aja orang pakai seluar pendek, orang tahu masjid, dah kita pun hukum dia. Kita tak tahu dia punya kesudahan. Jadi dalam hadis yang disebut tadi, bermakna kita kena menyantuni, kena lunak sesama orang Islam tadi. Macam mana Nabi kasih pada umat. Walaupun Nabi tadi disimbah dengan najis, dibaling batu, Nabi dikata gila, Nabi disimbah dengan kantong najis ketika sembahyang depan Baitullah. Tapi Nabi tetap kasih dan sayang kepada umat. Jadi ni banyak kita nak kena perbetulkan. Baru hari ni tuan-tuan kita tengok orang lain, kita nampak keburukannya. Tidak satu persatuan dengan kita, dah kita anggap dia bukan kawan kita, dan ada setengah tu kata dia tak masuk syurga dan sebagainya. Ini satu kesilapan besar, ya, yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Kadang sama-sama datang masjid, sama-sama sembahyang, satu kalimah, satu imam, ya. Tetapi di belakang kadang-kadang kita mencaci cerita keburukan kawan, kelemahan kawan kita. Apatah lagi orang-orang yang jauh daripada perintah Allah SWT. Ya, ada satu tempat, kalau orang tu dia tak datang masjid, ya, dia urusan jenazah tak nak diuruskan, sebagai contoh. Jadi itu bukan sifat orang masjid. Tuan-tuan, ya, sifat orang masjid ni menyayangi. Orang tak sembahyang, orang tak pun kita kena ziarah mereka dengan penuh kasih sayang. Ya, tanya apa masalah dia. Itu tuan-tuan. Sebab apa? Orang yang mengasihi orang lain akan dikasihi Tuhan pemurah. Sesiapa yang tidak mengasihi orang lain tidak akan dikasihi Tuhan. Ya. Maksud hadis ini tidaklah menunjukkan bahawa para wali Allah itu kurang menjalankan ibadat seperti sembahyang dan puasa. Tuan-tuan, daripada hadis yang baca tadi, yang salah faham baru untuk jadi wali Allah ni, orang yang dikasihi Allah SWT, tak perlu banyak sembahyang. Tidak. Dijelaskan daripada sini, hadis ini, bahawa mereka sentiasa memperbanyak ibadat, sembahyang dan puasa serta melakukan amalan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Maknanya dengan amalan sembahyang, berzikir, puasa dan sebagainya itu dah memang menaikkan makam ni sebagai wali Allah SWT. Tetapi tidak cukup setakat itu. Ya, mereka kena kasihan, belas kepada orang lain. Ada sifat macam mana fikirkan orang lain juga dapat selamat daripada azab Allah SWT. Orang lain juga selamat daripada azab kubur. Orang lain juga dapat masuk syurga Allah SWT. Macam tu tuan, sifat kita semua. Ya. Sifat orang mukmin yang sempurna. Dia sentiasa kasih sayang sesama orang lain. Sifat ikramul muslimin. Kalau orang lain ada 99 keburukan, hanya ada satu kebaikan, kita orang mukmin pandang apa kebaikan yang ada satu tadi. Kita konon-kononnya ada 99 kebaikan, ada satu keburukan. Kita lihat apa keburukan kita. Itulah sifat yang disukai oleh Allah SWT. Ya. Jadi insya-Allah semoga apa yang kita pelajari pada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali tadi, iaitu keyakinan yang lurus pada Allah SWT, maknanya kita sempurnakan iman yakin yang sempurna pada Allah
Jangan kita berkeyakinan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada syirik dalam hati kita. Yakin daripada Allah tadi ada kuasa memberi manfaat dan juga memberi mudarat. Harta bagi kesenangan, pangkat bagi kebahagiaan, kejayaan, ya, dan sebagainya. Hati kita mesti lurus. Hati kepada Allah, segala dan manfaat dan mudarat hanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hendaklah kita tegas dalam perkara agama. Dalam perkara agama kita sungguh-sungguh amalkan agama. Ajak orang amal agama. Ajak anak isteri kita amal agama. Jiran tetangga kita amal agama. Dan seterusnya lunak dalam pergaulan sesama kaum muslimin. Memandang kebaikan-kebaikan syariat Islam kita. Semua baik. Ya, kita yang banyak kekurangan, kita yang kena baiki kerosakan dalam diri kita, sifat-sifat dalam diri kita, banyak kekurangan. Kalau macam itu aman dan semua akan berkasih sayang insya-Allah. Ya, semua kita dapat amal dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Qaulallahu minna minkum.